Kita bersama dalam sesi wawancara pada hari ini mengenai dengan Majlis Convocation kali ke-35 Universiti Brunei Darussalam bagi tahun ini 2023 Masihi bersamaan dengan 1445 Hijrah. Bersama dengan tetamu kita pada pagi ini. Ya, kita hadirkan setiausaha bersama Majlis Convocation Universiti Brunei Darussalam ke-35 tahun 2023 Yang Mulia Tuan Muhammad Khairul Nizam bin Suhaili. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi, apa khabar Tuan? Selamat pagi, apa khabar? Sehat Sarina dan Hania, apa khabar? Baik, Sehat. syukur Alhamdulillah. Sehat-sehat. Baik kan, orang menjelang majlis kerajaan para graduan Universiti Brunei Darussalam. Orang dah terasa sudah 35 tahun ni, artinya Universiti Brunei Darussalam ini telah melahirkan graduan-graduan dan ataupun ilmuwan-ilmuwan negara. Betul. Itu yang orang kita ni banggakan. Dan mungkin kita ni boleh terus saja kepada agenda kita ni. Untuk tahun ini Majlis Convocation UBD ke-35 bila diadakan, dan mungkin dapat menerangkan lebih lanjut juga di mana ianya akan mengambil tempat juga. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas soalan yang diberikan. InsyaAllah Majlis Convocation kali 35 akan berlangsung pada hari Isnin, iaitu 4 Safar 1445 Hijrah bersamaan dengan 21 Ogos 2023 Masihi. Dan ianya akan diadakan di Dewan Chancellor Universiti Brunei Darussalam, dan majlis tersebut akan diadakan dua sesi, iaitu sesi pagi bermula pada 7.30 pagi dan sesi petang pula akan bermula pada 1 petang. Ya, jadi akan berlangsung pada hari Isnin yang akan datang ini 21 hari bulan Ogos. Jadi Universiti Brunei Darussalam seperti yang kita ketahui banyak melahirkan graduan-graduan yang berjaya dalam pelbagai bidang jurusan. Jadi mungkin boleh diketahui bagi tahun ini berapa jumlah graduan yang akan dianugerahkan ijazah dan diploma pada tahun ini. Okey. Alhamdulillah Majlis Convocation pada tahun ini yang ke-35 graduan-graduan dan penerima-penerima menamatkan pengajian akademik mereka pada tahun 2023 dan 2022-2023 dan seramai 1,149 orang graduan-graduan dan penerima-penerima iaitu bagi sesi pagi penganugerahan ijazah Doktor Falsafah dan ijazah Sarjana Muda, iaitu seramai 43 orang graduan akan menerima ijazah kedoktoran iaitu PhD, dan 792 orang pula graduan akan menerima ijazah Sarjana Muda. Dan manakala bagi sesi petang pula adalah penganugerahan ijazah sarjana, diploma lepasan ijazah dan diploma, itu seramai 268 orang graduan akan menerima ijazah sarjana. 42 orang pula akan menerima diploma lepasan ijazah dan seramai 4 orang akan menerima diploma. Jadi sesi pagi dan sesi petang seperti kelazimannya. Apa yang juga membawa kebanggaan pada tahun ini dari penerangan Yang Mulia Tuan sebentar tadi, tahun ini yang bakal menjawat ataupun menerima penganugerahan ijazah kedoktoran ataupun PhD seramai 43 orang. Ini dia catatan sejarah terbaharu negara kita di Brunei Darussalam. 43 orang yang akan menerima PhD pada tahun ini, dan saya percaya ini juga merupakan satu pencapaian yang membanggakan buat Universiti Brunei Darussalam sendiri, Tuan. Betul, Puan. Baik, untuk seterusnya juga dapat dikongsikan bagi atau cara majlis yang bakal diadakan untuk tahun ini pagi dan juga di sebelah petang. Baiklah, seperti tahun-tahun yang lepas, Majlis Convocation ke-35 Universiti Brunei Darussalam akan dibagikan kepada dua sesi, iaitu sesi pagi dan petang seperti yang saya jelaskan tadi. InsyaAllah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzuddin Waddallah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Chancellor Universiti Brunei Darussalam, telah berkenan berangkat bagi menyempurnakan penganugerahan ijazah Doktor Falsafah dan ijazah Sarjana Muda di sebelah pagi. Manakala Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Dr. Haji Al-Muhtadi Billah Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzuddin Waddallah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri Pro Chancellor Universiti Brunei Darussalam, insya-Allah akan berangkat bagi menyempurnakan penganugerahan ijazah-ijazah sarjana, diploma lepasan ijazah dan diploma di sebelah petang. Baiklah, bagi sesi pagi
Para graduan adalah dinasihatkan untuk hadir pada jam 7 pagi dan para jemputan selewat-lewatnya pada jam 7.30 pagi. Majlis akan dimulakan dengan perarakan graduan iaitu akan masuk ke Dewan pada jam 7.50 pagi dan diikuti dengan perarakan besar pada jam 8.10 pagi. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam adalah pada jam 9 pagi. InsyaAllah. Dan majlis diteruskan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran iaitu daripada salah seorang daripada qari yang terdiri daripada mahasiswa Universiti Brunei Darussalam. Sementara itu pada sesi petang pula para graduan adalah dinasihatkan untuk hadir pada jam 12.30 tengah hari dan para jemputan selewat-lewatnya pada jam 1 petang. Perarakan graduan masuk ke Dewan akan bermula pada jam 1.15 petang dan diikuti dengan perarakan besar pada jam 1.30 petang. Keberangkatan Duli Yang Termak Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dijangka pada jam 2 petang dan majlis diteruskan dengan penganugerahan ijazah sarjana, diploma lepasan ijazah dan diploma. Ya, jadi Tuan telah pun mengongsikan sebentar tadi susunan atur cara bagi Majlis Convocation Universiti Brunei Darussalam yang ke-35 ini. Jadi kami harapkan semoga ianya akan berjalan dengan lancar. Mungkin bagi kelancaran Majlis Convocation itu nanti, apakah antara perkara-perkara yang perlu para graduan dan para jemputan ambil perhatian? Baiklah, seperti majlis-majlis lainlah, semua kita ni memerlukan kelancaran setiap majlis itu. Itu yang diharapkan bagi semua pihak yang berkaitan pada majlis tersebut. Baiklah, bagi memastikan kelancaran majlis tersebut, para graduan dan juga jemputan adalah dinasihatkan untuk mengikuti beberapa langkah-langkah berjaga-jaga. Iaitu yang pertama, para graduan dan tetamu adalah digalakkan untuk membuat ujian saringan ataupun antigen rapid test seperti mana-mana majlis yang telah diadakan sebelumnya. Dengan menggunakan kit yang telah diberikan pada hari sebelum majlis convocation tersebut. Yang mana para graduan dan juga para tetamu tersebut telah diberikan art kit tapi terpulang kepada mereka kerana digalakkan sahaja. Dan apabila mereka mendapat keputusan art kit tersebut, mereka adalah memuat naik ke dalam aplikasi BruHealth. Yang kedua, sekiranya graduan atau tetamu kurang sihat atau mengalami simptom-simptom seperti demam, selesma atau batuk, sila maklumkan kepada pihak urus dia melalui email iaitu ubd.convo@ubd.edu.bn atau melalui WhatsApp ke talian hotline UBD iaitu 880 1000. Saya ulangi lagi, 880 1000, 880 1000. Mereka adalah digalakkan untuk tidak menghadiri ke majlis convocation jika sekiranya kurang sihat untuk memastikan keselamatan para tetamu ataupun mana-mana yang menghadiri tersebutlah. Supaya ada kewajaran untuk pihak penganjur memberikan galakan kepada mereka yang terlibat untuk membuat ujian rapid test ni ataupun ujian ART ni, kerana akan berbalik juga kepada social responsibility, tanggungjawab sosial kita ni. Kita ni akan mengadakan perkumpulan yang agak besar melibatkan rasanya kalau graduan saja sudah 1149 ditambah lagi dengan penjaga ibu bapanya tu dan juga para petugas, jadi memang kapasiti keramaian itu berganda. Di sini kita ni perlu ada kesedaran itulah. Dan mengapa untuk hari itu walaupun digalakkan tapi tani ada tanggungjawab untuk membuat ujian rapid test satu dan seterusnya seperti yang dinyatakan oleh Yang Mulia Tuan sebentar tadi, memuat turun keputusan itu melalui aplikasi BruHealth. Dan untuk akhirnya juga mungkin ada sebarang pesan nasihat, saranan kepada para graduan dan juga para jemputan untuk majlis convocation ini, mungkin dalam hal transportasi. Mungkin juga ada perkhidmatan shuttle bus, memandangkan ini merupakan perkumpulan berskala besar juga yang akan tertumpu di Universiti Brunei Darussalam. Baiklah, terima kasih. Memandangkan hari convocation adalah hari yang bersejarah bagi semua graduan-graduan dan juga penerima-penerima, adalah dinasihatkan agar mereka mendapat rehat yang secukupnya dan mengambil sarapan yang berkhasiat, terutama sekali pada waktu pagi kerana majlis tersebut akan memakan masa yang agak lama, terutamanya ketika menunggu giliran untuk naik ke atas pentas untuk menerima sijil tersebut.
kadang-kadang memakan masa dalam 45 minit macam itu. Pihak universiti ingin mengingatkan kepada para graduan supaya dapat hadir tepat pada masanya bagi melancarkan lagi segala urusan-urusan majlis tersebut dan juga persiapan. Para graduan dinasihatkan untuk hadir pada jam 7 pagi bagi sesi pagi seperti yang saya jelaskan tadi, dan bagi sesi petang pula para graduan dinasihatkan untuk datang pada jam 12.30 tengah hari. Para graduan juga dinasihatkan untuk bekerjasama dan mematuhi segala arahan yang diberikan oleh urus setia majlis convocation bagi memastikan majlis berjalan dengan lancar. Pihak urus setia juga akan menyediakan shuttle bus di beberapa buah lokasi bagi kemudahan pengangkutan. Dari kawasan letak kereta ke Dewan Chancellor mulai dari jam 6 pagi bagi sesi pagi, 11.30 pagi bagi sesi petang. Sila ambil perhatian mengenai zon tempat letak kereta bagi para graduan dan tetamu seperti yang tertera di belakang pas. Sebelum ini graduan-graduan diberi pas parking. Jadi di belakang bus parking tersebut ada zon-zon yang di mana mereka dibenarkan meletak kereta dan shuttle bus tersebut. Okey, para graduan hanya dibenarkan meletakkan kereta di zon C sahaja. Jadinya tempat-tempat zon tersebut adalah seperti berikut, iaitu bangunan tambahan PAB RSB IHS, iaitu bangunan Institut Kesihatan, iaitu Institut Kesihatan UBD, bangunan utama PAB RSB IHS, Masjid UBD, Kolej Kediaman Lelaki dan bangunan integrasi Science Building, iaitu bersebelahan dengan Masjid UBD. Baiklah, seterusnya untuk makluman bersama, jalan-jalan masuk utama UBD, JIS dan juga DST akan ditutup bagi mengelakkan kesesakan lalu lintas. Oleh yang demikian adalah disarankan kepada para graduan serta para tetamu untuk menggunakan jalan alternatif melalui jalan rimba ke UBD dan juga menggunakan lebuh raya Sultan Hassan Al-Bolkiah ke simpang masuk berhampiran dengan The Core dan juga UTB. Baik, sebelum itu Tuan, kita ada memaparkan di KJTV juga di mana sebenarnya boleh para ibu bapa ataupun jemputan yang meletakkan kenderaan. Kalau kita lihat daripada paparan peta Universiti Brunei Darussalam itu, Dewan Chancellor ada lokasinya yang bertanda merah dan letak kereta tu lebih mengarah ke sebelah dalam dan belakang. Dinyatakan tadi di kawasan bangunan tambahan pinggiran anak puteri Rashidah Sa'adatul Bolkiah Institute of Health Sciences, dan begitu juga bangunan utamanya tu, kalau anda silap warna kuning tu kalau IHS. Yang kuning, yang warna kuning itu Integrated Science Building. Di sana dan begitu juga berhampiran dengan masjid. Betul. Selain itu juga dinyatakan di sini tadi jalan masuk utama UBD, JIS dan DST akan ditutup. Betul. Seawal jam berapa? Seawal jam 6 pagi. 6 pagi Jadi mereka digalakkan untuk menggunakan jalan alternatif sama ada melalui kawasan perpindahan rimba ataupun melalui lebuh raya Hassan Al-Bolkiah menuju ke Jurudong tu. Betul. Kerana boleh tembus ke kawasan UBD Deko UBD UTB je tu. Baik. Dan ada dinyatakan juga tadi ada satu pertanyaan ni mungkin dapat diterangkan. Mengenai dengan antigen rapid test, adakah ianya dibekalkan ataupun juga diperlukan apabila memasuki dibawa ataupun hanya perlu BruHealth sahaja ataupun macam mana? Baiklah, seperti saya jelaskan tadi, ia dibekalkan kepada graduan-graduan dan juga tetamu-tetamu sebelum ini semasa mereka mengambil jemputan kad undangan. Sudah sudah, alhamdulillah. Dan apabila mereka perlu memut naik ke BruHealth, dan akan ada pemeriksaan. Akan ada JKK yang berkaitan akan melihat mereka punya BruHealth. Terutama sekali apabila berada di kawasan shuttle bus, insyaAllah. Jadi mungkin hanya perlu dimuat naik, tetapi mungkin sebagai langkah berjaga-jaga ingin membawanya pun itu terserah kepada tetamu yang hadir pada hari itu. Jadi seterusnya ucapan bagi pihak Tuan. Okey. Silakan Tuan. Okey, baiklah. Kami pihak UBD juga ingin mengambil kesempatan untuk merakamkan ucapan syabas dan setinggi-tinggi tahniah di atas kejayaan anak-anak dan juga keluarga habis kita. Diharapkan juga agar para graduan akan terus memberi sokongan dan menyumbang jasa bakti kepada perkembangan universiti dan menjadi seorang alumni UBD yang aktif dengan mendaftar ke pejabat ORA
ataupun Office of Alumni Relations and Advancement atau ke email office.alumni@ubd.edu.bn. Kepada semua pihak yang memberi sokongan berterusan kepada UBD dan yang sama-sama terlibat dalam menjayakan Majlis Convocation kali ke-35 ini, kami bagi pihak UBD Universiti Darussalam tidak lupa mengucapkan ribuan jutaan terima kasih dan rasa berbesar hati atas sokongan habis kita yang tidak putus-putus. Bersama-sama kita mendepan bersama menjayakan Majlis Convocation Universiti ke-35 2023 hari Senin insya-Allah. Akhir kata, ucapan penghargaan juga dipanjangkan kepada Rampai Pagi dan Radio Television Brunei kerana telah memberikan peluang pada kami dan kepada saya sendiri untuk berkongsi maklumat mengenai Majlis Convocation UBD. Semoga Allah jom membalas jasa habis kita dan pahala setimbal. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Dan memang kita ni ketahui juga Universiti Brunei Darussalam, apabila kita ni lihat juga sendiri kedudukan Universiti Brunei Darussalam di dalam ranking-ranking dan juga kedudukan Universiti QS antarabangsa QS University ranking just semakin meningkat. Dan insya-Allah dengan adanya juga Majlis Convocation ini, cara kita ni juga untuk meraihkan graduan-graduan yang semakin ramai yang semakin bertambah yang dilahirkan Universiti Brunei Darussalam dengan pelbagai kelulusan dan mungkin juga dengan kelulusan yang ada ini semakin banyak research dan juga kajian-kajian yang dikeluarkan dari graduan-graduan. Kalau tadi ada nyatakan bahawa jumlah untuk tahun ini adalah 1149, kami paparkan di Kaca TV habis kita. Ini dia pecahan penerima-penerima ijazah dan juga diploma. Ini merupakan satu pembaharuan ataupun satu yang akan melakarkan sejarah lagi tu. Penerima ijazah kedoktoran tahun ini berjumlah 43 orang. Master ataupun ijazah sarjana 268 orang, manakala bagi penerima ijazah sarjana muda bachelor 792 orang, diploma lepasan ijazah 42 orang dan penerima diploma 4 orang. Betul. 1149 jumlah graduan, jumlah keseluruhan graduan pada tahun ini pastinya satu pencapaian yang begitu membanggakan. Jadi kami harapkan juga Universiti Brunei Darussalam akan terus melahirkan graduan-graduan insan-insan yang berjaya, berinovasi dan berdaya tahan demi menyumbang bakti kepada negara Brunei Darussalam. Ribuan terima kasih kami ucapkan kepada Yang Mulia Tuan Muhammad Khairul Nizam bin Suhaili atas kehadiran ke Rampai Pagi hari ini sebagai setiausaha bersama Majlis Convocation Universiti Brunei Darussalam ke-35 bagi tahun 2023. Jadi kami doakan juga semoga Majlis Convocation ini akan berjalan dengan lancar dan akan mendapat objektif yang telah pun ditetapkan. Terima kasih Tuan Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.